Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah Kawalan Pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Kita sekarang di Malaysia berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diwartakan ataupun yang telah dikuatkuasakan bermula daripada 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Perintah ini telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin. Sebelum perintah ini dikuatkuasakan, saya sempat meninjau beberapa kawasan. Tinjauan saya ini adalah untuk melihat bagaimanakah situasi keadaan Malaysia sewaktu sebelumnya perintah ini dikuatkuasakan. Kerana sebelum ini, saya hanya terbaca sejarah Malaysia apabila berlakunya darurat sempena serangan komunis di Malaysia. Tetapi saya tidak, pada ketika itu saya tidak berada di Malaysia, saya tidak lahir lagi. Tetapi kali ini saya merasainya sendiri dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimanakah perasaan, dan juga saya merasainya sendiri bagaimanakah perasaan apabila kita tahu bahawasanya lagi 2 hari kita akan berada di bawah Akta Kawalan Perintah Pergerakan. So daripada situ saya dapat merasakan betapa rasa risau, rasa gundah gulana dan juga rasa tidak ketentuan. Cumanya kali ini musuh kita bukan benda yang nyata. Musuh kita adalah virus. Berbanding dengan pada zaman komunis dulu, musuh kita adalah komunis yang mana kita boleh nampak dengan jelas dengan mata kasar kita sendiri. Tetapi kali ini musuh kita adalah virus COVID-19 ataupun COVID-19. Virus COVID ini bermula di Wuhan, China, dikatakan bermula di pasar Wuhan dan juga ianya adalah dikatakan berpunca daripada binatang-binatang liar seperti kelawar, ular dan sebagainya. Tetapi apabila kita membuat bacaan sedikit daripada bahan-bahan bacaan yang kita boleh percayai, kita dapat melihat bahawasanya COVID-19 ini adalah mempunyai ciri-ciri yang sama dengan SARS-CoV, iaitu persamaannya adalah hampir 70 hingga 99% persamaan. Dengan kata lainnya, kemungkinan adalah virus ini berevolusi. Ada juga kemungkinan virus ini dicipta ataupun ada orang yang membuat modification terhadap ciri-ciri virus ini, dan mungkin ianya digunakan sebagai satu senjata untuk memulakan peperangan. Saya tidak mengatakan bahawasanya dunia akan pergi kepada peperangan realiti, tetapi kita adalah berperang dengan dunia maya, iaitu dengan satu musuh yang kita tidak nampak dengan mata kasar kita, tetapi ianya memberi efek yang sangat besar kepada kita. Sebagai contoh, Malaysia telah mengumumkan Akta Perintah Kawalan Pergerakan. Bukan Malaysia sahaja pada hari ini, tetapi satu dunia telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan kepada setiap negara mereka. So kita akan nampak betapa bahayanya musuh kita pada kali ini. Ini adalah senjata ataupun ini adalah musuh yang paling bahaya yang pernah kita hadapi untuk selama ini. Pada awalnya saya menganggapkan COVID-19 ini adalah seperti SARS yang kita boleh kawal dengan mudah seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini. Tetapi saya menjadi hairan apabila China, negara pertama yang mendapati kes ini, mereka dalam masa tidak sampai 1 minggu mereka telah membuat lockdown kepada Wuhan.
padahal pada ketika itu yang affected hanyalah baru dalam 1,000, tak sampai dalam 1,000 orang yang affected kepada virus ini. Tetapi China telah lock Wuhan pada ketika itu. Apabila China lock Wuhan pada ketika itu, saya terasa bahawasanya virus ini adalah sesuatu yang amat bahaya. Jika tidak, sebab kenapa? Sebab seperti kejadian virus-virus yang lain seperti SARS dan juga MERS dan sebagainya, negara-negara yang terlibat, mereka tidak lockdown negara mereka dengan begitu cepat berbanding dengan China. So itu adalah perbezaan yang saya nampak. Sehingga hari ini kita tidak dapat lagi kata putus bagaimana virus ini boleh wujud. Walau bagaimanapun, ianya adalah satu ancaman kepada dunia yang mana kita kena berhati-hati. Dan jika virus SARS ini dia boleh berevolusi dengan sendirinya, maka tidak lama lagi kita akan menghadapi dengan virus yang lain. Jika andai kata kita dapat, dan insya-Allah kita akan dapat penawar untuk COVID-19 ini, dan kita perlu berhati-hati di masa hadapan bahawasanya musuh di masa hadapan akan datang lagi menyerang kita. Musuh kita ini amat kecil, tetapi ianya telah mengorbankan 16,312 nyawa, dan juga ianya telah memberikan kesan ataupun penularan penyakit ini kepada 372,000 orang seluruh dunia. Ianya tidak nampak di mata, tetapi ianya memberi kesan yang amat besar kepada kita. Ianya memberikan efek yang teruk kepada ekonomi negara. Ianya juga memberikan efek yang teruk kepada population. Ini juga akan memberikan tekanan emosi kepada manusia. Senjata ini adalah senjata yang amat berbahaya, dan saya percaya dan saya dapat jangkakan di masa hadapan akan ada senjata seperti ini yang akan keluar lagi. Oleh kerana itu, kita perlu ambil langkah berjaga-jaga dan juga kita perlu membendung wabak ini daripada terus merebak. Di dalam video ini saya ada selingkan beberapa video yang amat berguna untuk kita ambil iktibar dan juga kita jadikan ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-harian. Ingatlah, 2020 adalah bukan hari seperti tahun 1990 ataupun bukan seperti tahun 1990-an maupun seperti tahun 2019 yang lepas. 2020 adalah satu era baru, peperangan baru akan berlaku, iaitu peperangan menentang virus. Mari kita sama-sama berperang menentang virus. Dan hari ini saya berasa begitu teruja kerana saya terlibat dalam peperangan ini. Dan saya harap, saya doakan supaya semua manusia di dunia ini selamat dan juga dapat menentang virus ini dengan jayanya. Dan kepada pendengar di luar sana, berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga dan ikutlah saranan video seperti yang telah saya sertakan di dalam video ini. Akhir kata, semoga kita dapat mengharungi peperangan ini dengan jayanya. Assalamualaikum. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.